Bismillahirrahmanirrahim. Menghadapi golongan murtad, perkara yang paling mencabar dihadapi oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang pertama, memimpin negara Islam ialah menghadapi peristiwa murtad. Berita tentang kewafatan Rasulullah SAW benar-benar menguji orang-orang yang beriman. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Am hasiba alladhina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'ata wa huwa as-sami'ul 'alim. Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi inna Allaha la ghaniyyun 'anil 'alamin." Surah Al-Ankabut ayat 2 hingga 6. Maksudnya, patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, sedang mereka tidak diuji dengan sesuatu cobaan? Menunjukkan bila seorang tu kata dia beriman, diuji oleh Allah Ta'ala. Iman dia sungguh ke pelawak, sungguh ke bohong, mesti diuji. Bukan bila jadi orang Islam cukup semayang, puasa, zakat, piti banyak, buat umrah acak-acak kali, duduk saja rehat. Tidak, mesti diuji oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala uji. Dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka, maka dengan ujian yang demikian nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman dan orang-orang yang berdusta. Bila kena uji baru tahu. Dia ni mayang saja je, umrah saja je, iman dia pelawak, bohong. Bila uji tak teguh dengan Islam, tak kuat dengan Islam. Diuji dengan kesusahan, diuji dengan harta, diuji dengan macam-macam. Allah Ta'ala mesti uji orang yang beriman. Bukan ada saya ni beriman dah, ibu bapa Islam. Tidak, mesti diuji oleh Allah Ta'ala. Ujian mengikut keadaan seseorang. Ada orang berat ujian dia, kalau iman dia kuat, lagi berat ujian dia. Kalau iman dia nipis, uji koho-koho. Allah Ta'ala Maha Penyayang. Mesti diuji. Untuk bukti mereka yang benar beriman, bohong beriman. Bahkan patutkah orang yang melakukan kejahatan menyangka bahawa mereka akan terlepas daripada azab kami? Amatlah buruk apa yang mereka hukumkan itu. Jangan sangka mereka yang zalim, yang jahat itu terlepas daripada hukuman Allah. Walaupun umur panjang atas dunia, hidup senang, jangan sangka mereka selamat. Akan tiba masanya mereka dihukum oleh Allah. Buruk apa yang mereka hukumkan itu. Sesiapa yang percaya akan pertemuannya dengan Allah untuk menerima balasan, maka sesungguhnya masa yang telah ditetapkan oleh Allah itu akan tiba dengan tidak syak lagi. Dan Allah jugalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita kena sedar, kita semua akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Kalau percaya bertemu dengan Allah Ta'ala, maka kuat pergantungan kita dengan Islam, dengan Allah Ta'ala. Dan sesiapa yang berjuang menegakkan Islam, maka sesungguhnya dia hanyalah berjuang untuk kebaikan dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak berhajat sesuatu pun daripada sekalian makhluk. Barang siapa berjihad menegakkan Islam, kebaikan untuk diri dia sendiri. Allah Ta'ala Maha berkuasa. Nabi Musa kata kaum dia, "Wa in takfuru antum wa man fil jami'an fa inna Allah la ghaniyyun hamid." Nabi Musa kata Bani Israel yang degil itu, jika sekiranya kamu semua penduduk yang ada atas dunia ni pakat kafir mereka, Nabi Musa kata, "Fa inna Allah la ghaniyyun hamid." Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Allah Ta'ala tetap macam tu juga.
Nak jadi kafir, jadilah. Jadi kafir belaka. Sila. Itu cabar. Betul cabar. Kalau mu tak mau ikut aku nak jadi kafir belaka, percaya Allah Ta'ala Maha Kaya. Allah Ta'ala macam itulah. Penyakit jadi kafir itu boleh atasmu diri sendiri. Jadi orang Islam diuji dengan peristiwa murtad bila Nabi wafat. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menegaskan, ketika umat Islam menerima berita Rasulullah SAW wafat, mereka laksana seekor kambing kehilangan tuan pada malam yang gelap gelita, dan dituruni hujan yang lebat. Kebingungan dan kesedihan itu menunjukkan seolah-olah berlaku keretakan dalam kalangan muhajirin, ansar dan ahlul bait. Bila Nabi wafat, tak ada pemimpin lagi. Macam kambing seekor, gemala tak ada, tengah malam gelap, turun hujan lebat, tak tempat nak tuju. Kebingungan. Dalam keadaan orang Islam ada 3 kumpulan. Yang pertama muhajirin, yang kedua ansar, yang ketiga ahli bait, keluarga Nabi. 3 kumpulan orang Islam. 3 kumpulan ni mencalonkan puak masing-masing untuk jadi khalifah. Muhajirin mencalonkan Abu Bakar, ansar mencalonkan Sa'ad bin Ubadah, ahlul bait mencalonkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Macam berpecah. Itu keadaannya. Manakala puak munafiqin pula menjalankan agenda mereka di tengah-tengah masyarakat Islam. Pada masa yang sama, gerakan murtad yang lebih berbahaya semakin berkembang dalam kalangan orang Arab yang selama ini mengaku beriman. Puak munafik, kalangan orang Islam yang pura-pura menzahirkan diri, menunjukkan diri mereka. Dalam masa yang sama, orang-orang Arab yang sudah mengaku Islam keluar daripada Islam. Bukan keluar saja, akad senjata. Ini bahaya. Fitnah murtad jika menimpa gunung ganang, nescaya ia akan menghancurkannya. Namun umat Islam yang mempunyai kesucian iman dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pasti berdiri tegak menghadapi cabaran ini. Kalaulah peristiwa murtad ni dibandingkan bencana gempa yang menimpa gunung ganang hancur, tetapi Islam tak hancur. Dipelihara oleh Allah Ta'ala. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang berbeza pendapat bersatu menghadapi murtad, tak balah. Ini menunjukkan bagaimana kuatnya Islam. Mereka tak balah. Kita hari ni kalau berbeza pendapat balah, lupa dah ke musuh. Ini sahabat-sahabat tidak. Walaupun mereka berbalah dalam masalah khalifah, mereka bersatu menentang murtad dan menyokong Abu Bakar radhiyallahu anhu. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasadatin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun wa mathalu kalimatin khabithatin kasadatin khabithatin utussat min fawqil ardi ma laha min qarar yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar wa ja'alu lillahi andada liyudillu an sabilihi qul tamatta'u fa inna masirakum ila nar. Surah Ibrahim. Maksudnya, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, iaitu kalimah yang baik, iaitulah kalimah la ilaha illallah yang diucap adalah sebagai sebatang pohon yang baik yang pangkalnya, akar tunjangnya tetap teguh dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Barang siapa yang mengucap 2 kalimah syahadah dengan sungguh-sungguh, maka puak ni macam pohon kayu yang teguh, akar tunjangnya mendalam ke dalam tanah, meneguh
pokok itu, dan pokoknya naik menjulang, menumbuhkan dahan, menumbuhkan ranting, menumbuhkan daun yang lebat. Kalau dia kerak, ujung dia tumbuh tunah, tak mati pohon itu. Ini bandingan mereka yang benar-benar mengucap dua kalimah syahadah. Dia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya, dan Allah mengemukakan perbandingan-perbandingan itu untuk manusia supaya mereka beringat, mendapat pelajaran. Manusia kena sedar, Islam ni tak boleh bunuh. Tak boleh dibunuh Islam ni. Walaupun negara tiada ada, negara dia hancur, jamaah dia ada. Jamaah Islam yang sungguh-sungguh, yang berpegang pada la ilaha illallah, macam pokok yang teguh tunjang ke dalam tanah yang mendalam. Dengar akar rambut dia, cabang dia, pokok tu tak sebalik, dan pohon tu naik menjulang ke atas, menumbuhkan bunga dan buah. Dia kerak tak mati pohon itu, tumbuh tunah. Itu bandingannya. Islam tak boleh dibunuh, dan kita saksikan pada hari ini Islam tak boleh dibunuh sekali-kali. Peristiwa murtad zaman Nabi adalah ujian yang pertama. Walaupun murtad mengepung Madinah, sedikit saja yang tak murtad, negeri-negeri yang tak murtad. Murtad dibantu oleh kuasa besar dunia Parsi dan Rom. Islam tak mati. Islam menang, Parsi dan Rom kalah. Kita akan baca kemudian. Dan bandingan kalimah yang jahat dan buruk samalah seperti sebatang pohon yang tidak berguna, yang mudah tercabut akar-akarnya dari muka bumi. Tiada tapak baginya untuk tetap hidup. Pohon yang lain pada Islam macam pohon yang tak ada tunjang. Kita cabut mudah je. Cabut, cabut lalu. Ini bandingan pohon yang bukan Islam, yang tunjangnya tidak kuat. Allah menetapkan pendirian orang-orang yang beriman dengan kalimah yang tetap teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri, dan Allah berkuasa melakukan apa yang dikehendakinya. Tidakkah engkau melihat, wahai Muhammad, dan merasa ajaib terhadap orang-orang kafir yang telah menukar kesyukuran nikmat Allah dengan kekufuran, dan yang telah menempatkan kaum mereka dalam kebinasaan, yaitu neraka Jahannam, yang mereka akan menderita bakarannya. Dan ingatlah, seburuk-buruk tempat tetap ialah neraka Jahannam. Dan mereka menggodakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia daripada jalannya. Katakanlah, wahai Muhammad SAW, bersenang-senanglah kamu sekalian bagi sementara di dunia ini, wahai musuh-musuh Islam, kerana sesungguhnya kesudahan kamu ke neraka juga. Ini baik-baik orang kafir masuk neraka, jahat orang Islam masuk syurga. Walaupun masuk neraka, masuk juga pada akhirnya. Kita kena faham, sebaik-baik orang kafir, iman dia tak ada, terus dalam neraka. Amalan Tuhan tak terima. Sejahat orang Islam, dia bertaubat, Tuhan ampunkan dosa dia. Kalau dah habis masuk neraka, tubik boleh masuk syurga pula. Ini orang beriman, untungnya beriman. Tapi orang kafir, jawab dia sia-sia saja. Para sahabat radhiyallahu anhum daripada kalangan ahlul bait, keluarga Nabi, Muhajirin dan Ansar, Muhajirin orang Mekah dan Ansar, merupakan generasi awal yang dilahirkan pada tarbiyah rabbaniyah, tarbiyah ketuhanan, dan tarbiyah nabawiyah, tarbiyah kenabian, pendidikan Nabi. Laksana pokok yang baik dan subur, apabila dicantah dahannya, semakin menumbuhkan tunas-tunas yang subur. Makin kerak dahan, tumbuh tunah yang subur, banyak cabang pula. Satu dahan dia kerak, 10 tunah tumbuh. Tak tahu berapa tumbuh tunah pula. Berdiri tegak dengan gagah berani, lagi bijaksana menghadapi musuh dalam kalangan golongan murtad, kafir dan munafik. Ini berlaku. Generasi sahabat itu menegakkan Islam dan menghapuskan musuhnya satu demi satu.
Allah Subhanahu wa taala menyifatkan mereka melalui firman-Nya, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida." Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra' liyaghiza bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah yang menyatakan itu, dialah yang telah mengutuskan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, iaitulah Islam, supaya dia memenangkan Islam dan meninggikannya atas segala bawaan agama dan segala ajaran-ajaran dan peraturan-peraturan yang lain. Semua agama, peraturan yang lain akan kalah, Islam akan menang. Dan cukuplah Allah menjadi saksi tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulnya Muhammad SAW. Muhammad ialah Rasulullah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap tegas terhadap orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Muhammad dan orang yang beriman sungguh-sungguh tegas, gagah berani menghadapi orang kafir, gagah berani menghadapi orang kafir, dan sebaliknya bersikap kasih sayang serta belas kasihan sesama sendiri umat Islam. Kasih sayang sesama mereka walaupun berbalah, tapi tak sapalah teruk sangat berbalah itu, berkhilaf, mereka ada adab. Ini orang Islam sungguh. Engkau melihat mereka tetap beribadat rukuk dan sujud dengan mengharapkan limpah kurnia pahala daripada Tuhan mereka serta mengharapkan keredaannya. Tanda yang menunjukkan mereka sebagai orang-orang yang saleh terdapat pada muka mereka yang berkesan sujud, wajah yang bercahaya. Demikianlah sifat mereka yang tersebut di dalam kitab Taurah dan Injil. Sifat orang mukmin umat Muhammad disebut dalam kitab Taurah dan Injil. Mereka diibaratkan sebagai pokok tanaman yang mengeluarkan anak dan tunasnya, lalu anak dan tunasnya itu menyuburkannya. Laksana pokok, bukan pokok itu saja, ada anak, ada tunah, ada cabang pula, sehingga ia menjadi kuat. Lalu ia tegak berdiri di atas pangkal dengan keadaan yang mengagumkan orang-orang yang menanamnya. Allah menjadikan sahabat-sahabat Muhammad dan pengikut-pengikutnya berkembang serta kuat gagah sedemikian itu kerana dia hendak menjadikan orang-orang kafir merana dengan perasaan marah dan hasad, dengki dengan kembang biaknya umat Islam itu. Umat Islam berkembang biak. Dan selain itu, Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh daripada mereka keampunan dan pahala yang besar. Barang siapa yang beriman, Allah Ta'ala beri pahala amal soleh. Kalau buat dosa, Allah Ta'ala ampun. Dia bertaubat. Dia bertaubat ataupun dosa hilang dengan amal kebajikan yang dia buat. Ada orang kafir tak ada kelebihan ini. Hakikatnya Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu ialah seorang tokoh yang paling layak memimpin bagi menghadapi cabaran yang hebat, khususnya dalam mempertahan dan menegakkan Islam. Terbukti Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah seorang pemimpin yang hebat yang mempertahankan Islam, boleh ganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW melantiknya mengimami sembahyang ialah isyarat jelas yang menunjukkan kelayakannya untuk mengambil alih kepimpinan umat selepas baginda wafat. Kelayakan menjadi imam sembahyang menandakan layak menjadi imam ketua bagi negara dan umat. Bila Nabi sakit, Nabi suruh Abu Bakar ganti dia. Abu Bakar ni sembahyang khusyuk sangat. Sembahyang banyak menangis. Lalu isteri Nabi, sahabat mengadu surat Aisyah, beritahu ke Nabi, tukarlah
Terus Abu Bakar jadi imam, bosan dah nunggu menangis dengan sembahyang ni. Nabi kata, tidak, terus Abu Bakar jadi imam. Nabi kata, antunna sawahibu Yusuf. Kamu ni adalah orang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi kata kepada isteri-isteri dia. Orang puang goda Nabi Yusuf alaihissalam. Ini kerja kamu, nak goda aku. Tu Abu Bakar jadi imam. Jadi ini isyarat Abu Bakar menjadi khalifah selepas wafatnya Nabi SAW. Peranan besar yang dipikul adalah untuk melayarkan bahtera Islam bagi menghadapi segala gelombang dan ribut taufan yang melanda serta menghalang perjalanan risalah Islam. Kesinambungan ini tidak akan mati dengan kewafatan Rasulullah SAW. Tak mati Islam tu menandakan ada pemimpin yang boleh menyambung perjuangan. Abu Bakar lah pemimpinnya. Adapun golongan yang terseleweng daripada Islam terdiri daripada berbagai-bagai kelompok seperti berikut. Puak-puak murtad ni ada macam-macam kumpulan. Yang pertama, murtad kerana keluar sepenuhnya daripada agama Islam dan kembali kepada agama nenek moyang mereka. Puak yang pertama tinggal Islam setelah masuk Islam, murtad. Balik 42 agama sembah berhala balik. Kristian balik, Yahudi balik semula. Akidah mereka terlalu rapuh. Ketika masuk Islam pada zaman Rasulullah SAW, mereka menganut Islam kerana takut akan kemenangan Islam atau mahu akan harta dunia yang dibahagikan oleh Rasulullah SAW. Mereka masuk Islam tak ikhlas. Masuk Islam kerana Islam menang. Takut ke Islam menang, tak boleh apa, tak boleh benda, mengakulah dirinya Islam. Ini satu puak. Apabila baginda Rasulullah SAW wafat, mereka menganggap Islam sudah lemah. Hal ini sekaligus menjadikan mereka lebih selesa dengan bebas mengikut hawa nafsu daripada rasa terbelenggu dengan hukum Islam yang sentiasa mengawal mereka. Bila tinggal Islam, senang, tak payah semalam, tak payah semayang. Boleh makan serba-serbi, boleh buat apa saja. Mereka juga berlomba dengan memilih desakan hawa nafsu yang merasakan diri mereka, yang merasakkan diri sendiri. Umpama kelkatu yang berlomba-lomba kepada api yang membakar diri sendiri. Sebelum itu mereka datang dengan ucapan yang manis dan bersemangat menjadi orang Islam. Mereka ni macam katu duk kejar ke lapu, ke cahaya, kejar ke api. Siapa mampu ke diri, nyabakar di api. Tak selamat. Bila api terpadam, pergi ke api lain pula. Dia ingat ke Islam ni padam. Allah SWT mendedahkan mereka dengan firman-Nya. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu wa la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab Badawi, orang Arab Badawi yang keras di luar daripada Madinah yang tak mengaji masuk Islam berkata, kami telah beriman. Katakanlah wahai Muhammad, janganlah berkata demikian, tetapi berkatalah kamu sekalian, kami telah Islam. Islam saja tak beriman. Sementara iman belum lagi meresap masuk ke dalam hati-hati kamu. Dan ingatlah jika kamu sekalian taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan ikhlas, Allah tidak akan mengurangkan sedikit pun daripada pahala amal-amal kamu sekalian. Kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Kalau beriman sungguh, boleh pahala. Kalau tak beriman, tak boleh pahala. Allah Ta'ala beritahu. Ini kumpulan yang pertama. Yang kedua, murtad kerana menjadi pengikut pembohong besar yang mengaku menjadi Nabi. Puak yang kedua, ikut Nabi-Nabi bohong. Nabi-Nabi bohong ni amal ilmu sahih. Bukan mukjizat sahih. Nampak benda pelik. Kerana syaitan tolong. Mempunyai pengikut-pengikut. Allah SWT telah mengisytiharkan bahawa Nabi Muhammad SAW ialah penutup bagi sekalian Nabi, khatamun nubuwah. Tiada lagi Nabi dan Rasul selepas baginda. Tak ada Nabi lepas Muhammad. Allah Ta'ala tutup kenabian. Disebut dalam Taurah, disebut dalam Injil, disebut dalam Taurah, disebut dalam kitab Veda agama Hindu,
disebut dalam kitab-kitab macam-macam agama. Di akhir zaman akan zahir Nabi penutup. Ini sudah diketahui, sudah diumumkan. Dengan sebab itu kalau ada orang mengaku jadi Nabi lepas Muhammad, itu bohong, sesat. Jangan ikut. Baru ni ada Nabi Melayu. Pak kita ada juga mengaku jadi Nabi, bodoh. Ada orang ikut dia pula. Ini. Kelahiran Nabi Muhammad SAW ialah tanda akhir zaman yang diisytiharkan melalui lisan para anbiya sebelum kelahiran baginda. Belum Nabi zahir ke dunia sudah ada dalam kitab zaman dulu. Nabi-Nabi zaman dulu sudah beritahu. Sudah beritahu akan zahir Nabi akhir zaman. Muhammad Nabi akhir zaman. Tapi ada juga puak mengaku jadi Nabi. Mereka yang murtad ini terdiri daripada Bani Taib, Bani Asad dan Bani Ghatfan, kabilah. Mereka ialah pengikut seorang pembohong besar bernama Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Ini mengaku jadi Nabi. Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi mengaku jadi Nabi. Adapun Bani Hanifah murtad dengan mengikut pembohong yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Bani Hanifah mengikut Musailamah Al-Kadzab yang mengaku jadi Nabi juga. Sebahagian penduduk Yaman pula menjadi pengikut pembohong yang bernama Al-Aswad Al-Ansi. Di Yaman, Al-Aswad Al-Ansi mengaku jadi Nabi. Adapun Bani Tamim, Bani Taghlib dan Bani Rabi'ah mengikut seorang wanita bernama Sajah bintil Haris yang juga mengaku menjadi Nabi. Nabi puang ni pula ni. Sajah bin Haris mengaku jadi Nabi. Sajah bintil Haris. Sajah ni kahwin dengan Musailamah Al-Kadzab pula. Bukan kahwin, berzina. Kahwin. Bergabung dua tu. Ada juga yang murtad kembali kepada agama asal mereka tu, Bani Amir, Bani Hawazin dan Bani Sulaim. Ini saya puak yang kedua. Yang ketiga, murtad kerana menafikan kewajipan zakat yang menjadi hukum agama Islam sekalipun mereka masih mendirikan sembahyang. Hak ni payah nak faham. Sembahyang tak tinggal. Maya subuh pun tak tinggal. Tapi kata zakat tak wajib. Ini murtad juga. Kerana menafikan rukun Islam. Bukan kita. Sahabat-sahabat Nabi pun bingung. Kita akan baca kisahnya. Khalid bin Walid ditugaskan jadi pengelima. Nak serang waktu subuh. Dengar bang subuh. Waktu sejuk, boleh maya subuh. Rajin sembahyang. Nak serang macam mana sembahyang? Pusing balik. Temu Saidina Umar. Kita nak serang macam mana maya subuh ni? Saidina Umar pun tak faham. Temu Saidina Abu Bakar. Bakar marah ke Saidina Umar. Mudak faham ke? Mereka kata zakat tak wajib. Bila zakat tak wajib, membatalkan rukun Islam, jadi kafir lah. Walaupun dia semayang. Ni banyak ni. Walaupun semayang, tapi membatalkan rukun hukum Islam. Ini tidak boleh. Golongan ini berpegang memadai dengan hanya mendirikan sembahyang sahaja. Kerana urusan zakat ialah harta yang tiada kaitan dengan agama Islam. Mereka menolak perintah yang menyatakan bahawa urusan harta juga termasuk dalam kewajipan agama yang mesti ditunaikan. Selain itu, mereka juga membatalkan bai'ah terhadap negara dan kewajipannya yang telah diperintah dalam Al-Quran dan Sunnah SAW. Membatalkan bai'ah. Mereka sudah bai'ah dengan Nabi. Membatalkan bai'ah. Antara bai'ah itu taat pada pemimpin yang dilantik oleh Nabi. Pemimpin lepas Nabi. Kecuali pemimpin itu kafir. Kalau pemimpin itu buat maksiat, tak boleh batal bai'ah. Tak boleh. Selagi dia Islam. Selagi dia tak batal Islamnya. Ini walaupun dia buat maksiat. Dia kena faham. Kuatnya bai'ah itu. Bai'ah ni bukan mudah-mudah. Fitnah murtad yang berlaku ketika Rasulullah SAW wafat berpunca daripada gerakan Nabi palsu oleh Musailamah di Yamamah dan Tulaihah di Yaman. Mereka bersikap angkuh kerana masing-masing mempunyai pengikut yang ramai daripada kalangan kabilah dan penduduk sekitar. Mereka ni ribu pengikut-pengikut dia. Lagi bangga lah. Pengikut ramai. Allah SWT telah memberikan isyarat kepada Rasulullah SAW melalui mimpi yang benar sebagaimana yang telah diriwayatkan di dalam khutbah baginda SAW. Nabi menceritakan belum dia wafat. Nabi mimpi. Mimpi Nabi adalah benar.
Nabi menyampaikan khutbah, ayuhan nas, inni qad uritu lailatul qadar thumma unsituha wa ra'aitu anna fi dhira'i siwaraini min dhahabin fakarihtuhuma fanafaqtuhuma fatara fa'awwaltuhuma hadainil kadzabaini sahibal yaman wa sahibal yamamah. Wahai kamu sekalian, semua yang hadir, sesungguhnya aku telah melihat Lailatul Qadar, kemudian aku dilupakannya, aku tak ingat nak beritahu. Dan aku juga bermimpi bahawa dua gelang emas berada di lenganku. Lenganku ada dua gelang emas. Gelang emas ni haram bagi orang lelaki. Aku tak senang, namun aku sangat bencikannya. Lalu aku meniup ke arah kedua-dua gelang itu. Tiba-tiba kedua-dua gelang itu terbang, tercabut. Maka aku menafsirkan kedua-dua gelang yang dilihat dalam mimpi itu dengan dua orang pembohong, iaitu seorang yang berada di Yaman, Tulaihah, dan seorang lagi yang berada di Yamamah, Musailamah. Ini berlaku masa Nabi hidup lagi, dekat nak wafat. Nabi hidup lagi. Kita akan baca kisahnya. Dua orang ni mengaku jadi Nabi. Mimpi Rasulullah SAW ialah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ia merupakan berita benar dan benar-benar berlaku. Kedua-dua Nabi bohong itu tidak sempat dihapuskan ketika Rasulullah masih hidup. Nabi tak sempat nak hapus masa dia hidup. Ini zahir masa Nabi hidup lagi, dekat nak wafat. Tugas menentang mereka kemudiannya diambil oleh ahli Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Peristiwa dalam mimpi baginda Rasulullah menunjukkan sebenarnya Nabi palsu itu tidak kuat. Laksana dihembus sahaja dapat dikalahkan. Demikianlah huraian para ulama yang mentadbirkan mimpi Rasulullah SAW. Jadi Nabi embuh, terbang dua gelang. Menunjukkan dua Nabi itu akan hancur, lebuh, dimusnahkan zaman Abu Bakar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Menolak salah faham orientalis. Golongan orientalis menimbulkan kekeliruan, sama ada secara sengaja untuk menyesatkan orang lain ataupun disebabkan kejahilan diri sendiri yang tersesat. Orientalis ialah orang kafir yang mengaji Islam. Banyak orang kafir, orang putih, orang Eropah khususnya, bahkan hari ini orang Asia pada juga yang bukan Islam, dia mengaji Islam. Ini orientalis. Tujuan mengaji Islam, dia nak tahu bagaimana cara nak lawan Islam. Asalnya nak tahu nak lawan Islam. Ramai kalangan mereka ni bila mengaji masuk Islam. Banyak jadi begitulah. Ada antara mereka yang siapa hafal Quran pun, ayat Quran tahu makna, boleh bercakap Arab, fasih bercakap Arab, boleh bercakap Arab, mana-mana ada bercakap Arab, fasih, tapi tak masuk Islam. Mereka mengaji Quran, mengaji kitab-kitab agama, tujuannya nak lawan Islam. Ada di antara mereka, dia cari hukum-hukum yang ada dalam Islam yang dia anggap dia boleh lawan Islam, boleh burukkan wajah Islam, rupa Islam ni. Antaranya ialah hukum membunuh orang murtad. Membunuh orang murtad. Bila orang tu keluar daripada Islam, keadaannya sangat berbahaya, tak ada khilaf kalangan ulama, bila keadaan bahaya kena hukum bunuh. Kalau keadaan tak bahaya, ini khilaf ulama. Ada ulama kata kena istitabah, minta dia bertaubat dalam masa beberapa hari. Ada kata 1 hari, kata 2-3 hari, sebulan. Ada yang mengatakan istitabah selama-lama. Lagi tak puas hati, minta dia taubat, kurung sampai seumur hidup, minta dia bertaubat, tahan dia. Kebanyakan ulama kata bunuh selalu kalau dia bahaya. Mazhab Hanafi mengatakan kalau perempuan tak bunuh.
istitabah saja. Ini khilaf ulama masalah ini. Contohnya, hukum terhadap orang murtad ini dianggap zalim oleh orang kafir. Tidakkah Islam mengatakan la ikraha fid din? Tak ada paksaan dalam agama. Mengapa pula bila orang murtad dibunuh? Ini paksaan. Murtad ni bukan masalah paksaan. Kerana mengikut ajaran Islam, bila seorang termasuk Islam, dia kena tahu Islam ni tak boleh buat main-main. Islam adalah perjanjian seorang dengan Allah Ta'ala. Perjanjian dengan Tuhan. Yang mengucap dua kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini perjanjian. Perjanjian tak boleh dirongkai, tak boleh dirombak. Bukan masuk agama saja dia ikat perjanjian. Orang langgar perjanjian adalah khianat. Dalam undang-undang dunia, sesiapa yang khianat pada negara boleh hukum bunuh. Ini khianat pada Allah Ta'ala. Khianat pada Tuhan. Terutamanya, dia murtad jadi tali baru kepada musuh. Jadi ejen pada musuh. Ini lagi kuat untuk dijatuhkan hukuman terhadap mereka. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an bertindak terhadap mereka yang murtad, memerangi mereka dengan bala tentera. Kerana mereka dianggap ancaman kepada kerajaan Islam dan kepada agama Islam yang sedang berkembang. Maka tak ada jalan yang lain melainkan perang. Mereka mentafsirkan peristiwa murtad yang berlaku hanyalah satu pemberontakan yang biasa berlaku terhadap mana-mana kerajaan dalam dunia kerana tidak puas hati terhadap kerajaan yang memerintah. Mereka menganggap ia lebih bertumpu kepada sebab kebendaan seperti ketidakadilan dalam aspek politik dan ekonomi semata-mata. Dia ingat sebab-sebab politik dan ekonomi, itu tak betul. Kerana Islam memerintah dengan adil. Islam beri zakat pada orang miskin. Islam tolong orang yang susah. Mereka lawan ni bukan kerana benda, tapi kerana tak percaya pada Islam. Nak lawan Islam. Ini tindakan yang tegas, bukan kerana pemberontakan. Macam pemberontakan lawan mana-mana kerajaan. Tidak. Hakikatnya, penentangan golongan murtad ialah bentuk penentangan terhadap Islam yang dipahami sebagai ad-din. Perkara itu berpunca daripada percanggahan dengan ajaran sesat yang diwarisi atau Islam yang menghalang kehendak hawa nafsu sehingga mendorong mereka untuk mengerjakan yang haram dan meninggalkan yang wajib. Sebab mereka keluar daripada Islam ialah kerana Islam adalah ad-din yang mencakup di dalamnya semua perkara yang berkait kehidupan mereka. Bukan sahaja ibadat, termasuklah masalah perkahwinan, masalah makan minum dan seumpamanya. Islam mengatakan zina itu haram, mereka suka berzina. Islam mengatakan arak itu haram, mereka suka minum arak. Islam mengatakan judi itu haram, mereka suka berjudi. Mereka anggap hukum Islam ni menghalang mereka. Dengan sebab itu mereka lawan. Ini puncanya. Bukan kerana pemberontakan semata-mata. Kerana mereka mewarisi ajaran-ajaran jahiliah zaman dulu. Jahiliah zaman dulu serba boleh berlaku. Tiba-tiba masuk Islam, hak tu tak boleh, hak ni tak boleh. Tak boleh. Jadi ada halangan, ada sekatan. Tak payah nikah senang. Nikah ni susah. Maka mereka lawan Islam. Ini puncanya. Bukan kerana sebab-sebab pemberontakan sahaja. Selain itu, penentangan kumpulan murtad adalah kerana mereka bertembung dengan golongan yang menegakkan keadilan dan menentang kezaliman. Keadaan ini lebih jelas jika diperhatikan bentuk penyelewengan yang dilakukan dengan sikap dan tindakan mereka kembali semula kepada jahiliah. Islam menentang kezaliman, menentang mencuri, curi kena kerak tangan, dia suka curi. Menentang merampok, merampok ada hukum hirabah.
menentang ambil harta orang ikut suka. Siapa yang kuat boleh ambil harta orang kerana dia kuat, dia gagah, dia berkuasa. Islam menghalang. Jadi halangan-halangan ni sekatan pada hawa nafsu mereka nak buat zalim, menyebabkan mereka lawan Islam puncanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pemimpin yang telah memberikan layanan kehidupan yang lebih baik, perkara yang tidak pernah dilakukan oleh pemimpin mereka sebelum kedatangan Islam. Sehinggalah golongan mustad'afin, yakni golongan yang lemah, ditindas menjadi golongan yang ramai bersama Islam. Yang paling banyak masuk Islam orang miskin, orang fakir, orang tak ada harta, orang susah. Ini paling banyak masuk Islam. Kerana Islam membela orang yang susah. Orang yang senang jarang je masuk Islam. Mereka yang senang kebanyakannya lawan Islam. Itu berlakunya. Jadi mereka yang mementingkan kehidupan kesenangan tanpa halal dan haram, yang nak kuasa semata-mata, betul ke salah dah belajar atas berkuasa sudah. Sedangkan Nabi memerintah dengan adil, memerintah dengan betul, memerintah dengan baik. Bukan macam mereka merintah ikut suka, ikut hawa nafsu. Bila Islam merintah tak elok ikut hawa nafsu, menyebabkan mereka lawan. Golongan yang murtad itu menunjukkan sikap dan pembawaan agama secara sesat, seperti mengaku menjadi nabi baharu dengan menggunakan penipuan dan sihir yang berbeza dengan mukjizat kurniaan Allah kepada para rasulnya. Antara mereka terang-terang nak menonjolkan diri jadi pemimpin, jadi ketua. Kalau Nabi Tuhan buktikan dengan mukjizat, puak-puak ni buktikan dengan sihir. Guna ilmu sihir pakai syaitan. Memanglah syaitan tu lu nampak benda pelik, jadi pelik. Allah Ta'ala nak uji manusia. Biasanya orang sihir ni orang pelawak, orang bohong, orang jahat. Nabi ni orang baik, orang mulia akhlaknya. Kalau seorang yang mulia akhlaknya, yang baik, mengaku terima wahyu daripada Allah Ta'ala, itu dia anggap Nabi. Berlaku perkara luar biasa pada dia, itu Nabi. Dia tamak Nabi Muhammad SAW, tak ada lepas Muhammad. Orang yang baik, yang baik akhlak dia, mulia baik, berlaku benda pelik, ini karamah. Tuhan beri karamah pada dia. Dia adalah wali Allah Ta'ala. Berlaku benda-benda pelik pada orang yang bukan Nabi. Adapun sihir ini kepada orang jahat, menipu. Jelas mereka menggunakan sihir. Selain itu, mereka mengurangkan jumlah rakaat atau rukun sembahyang, termasuk menghapuskan sepenuhnya, di samping menafikan ibadat zakat atau tidak mahu menyerahkannya kepada kerajaan yang berpusat di Madinah. Antara mereka sembahyang kurang, pakai rakaat je cukup. Buang sembahyang lagi, tapi rakaat je. 4 rakaat panjang dah lalu, dia pendek sembahyang. Ni dia buat, dia reka. Sembahyang ada juga, tapi dipindah-pindahnya. Sembahyang ada juga pakai senyap, tak ada baca Fatihah, tak ada apa. Pakai sembahyang batin. Ini semua murtad. Murtad keluar daripada Islam. Bukan ilmu pelik ni, ilmu sesat. Ilmu sesat, ilmu tak betul. Ilmu sesat, menyeleweng, mentakwilkan ayat-ayat Quran, mentakwilkan bacaan dengan bacaan yang salah. Dulu saya pernah menyiasat orang yang mengajar ajaran salah di Terengganu kita. Dia tafsirkan, baca tahiyat, ya ayuhan nabiyyu, warahna ya nabiyyu, kena baca ya ayuhan nabi aku, kata dia. You ni cakap orang putih. Boleh pelawak, buat main-main, buat main-main dengan semayang. Ini semua murtad, keluar daripada Islam. Dia semayang juga, tapi dia pindah. Dia kata zakat tak wajib, zakat tak wajib, macam-macam. Ini keluar daripada Islam. Pada masa yang sama, ada yang masih mendirikan sembahyang, tetapi mentafsirkan ayat-ayat Quran dengan kepahaman yang salah. Mereka terpesong daripada maksud yang tepat dan tidak mengikut kaedah bahasa Arab yang betul.
Di antara mereka menafsirkan ayat Quran dengan tafsir yang salah, mengikut hawa nafsu, tidak mengikut bahasa Arab. Tak mengikut bahasa Arab yang betul. Bahasa Arab ni bahasa yang tinggi. Orang nak tafsir Quran ni mestilah tahu ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah yang berkait dengannya, ma'ani, bayan, badi' dalam ilmu balaghah, ilmu adab Arabi, ilmu sastra Arab, syair-syair orang Arab, nak tahu makna dia macam mana. Mesti orang nak tafsir Quran. Ni tafsir Quran pakai bahasa rambang. Pakai bahasa rambang, pakai ikut suka, pakai guna akal dia. Menyelewengkan orang. Ada kelompok yang mengetahui dan menghayati kebenaran agama Islam, tetapi mereka dibayangi dengan kepentingan duniawi. Mereka mengambil kesempatan daripada kemenangan Islam bagi mendapat habuan harta zakat, ghanimah dan faid yang dibahagikan. Di antara mereka masuk Islam kerana nak zakat. Zakat ni ialah hasil yang diambil daripada orang Islam. Ini zakat. Orang Islam yang banyak harta, harta pertanian, harta perniagaan, harta perhiasan, lebih kena zakat. Ini zakat orang Islam. Ghanimah ialah harta rampasan perang. Dalam peperangan ada rampasan daripada orang kafir. Ini ghanimah. Banyak dia bahagi-bahagi kepada orang yang berhak menerimanya. Faid ialah harta orang kafir yang diambil dengan aman, bukan dengan perang. Jizyah, kharat dan sebagainya, bukan dengan perang. Dia bayar kerana kita jaga keselamatan dia. Ini faid, ini ialah yang diambil tidak dengan perang. Itu faid. Jadi banyak. Jadi Nabi membahagi-bahagikan harta ni. Di antara mereka tak puas hati kerana boleh sikit, ataupun mereka tak berhak menerima, tak diberi, menyebabkan mereka lawan. Bahkan zaman Sayyidina Abu Bakar pernah puak-puak yang mu'allaf. Mu'allaf ni orang yang baru masuk Islam. Nabi beri zakat pada orang yang baru masuk al-mu'allaf atau qulubuhum mu'allaf. Ada orang tu dia masuk Islam lama dah, Nabi wafat, dia dah Islam dah, bertahun-tahun dah Islam. Temu Sayyidina Abu Bakar nak lagi bagi mu'allaf ni. Dia bukan mu'allaf dah, lama dah masuk Islam. Suruh Sayyidina Abu Bakar tulis ketetapan, beri peruntukan pada dia berzakat. Lepas tu bawa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar baca-baca, masuk Islam lama dah. Lama dah. Sayyidina Umar siap surat tu. Sayyidina Umar kata, mu masuk Islam lama dah. Kalau mu degil, pilih sama ada Islam ataupun pedang, kata Sayyidina Umar. Lari bapak ni. Dia dah masuk Islam, tapi nak zakat lagi. Dah lama dah masuk Islam, tak ada zakat lah. Yang baru masuk Islam nak dijinakkan, barulah bagi yang mu'allaf. Sebahagian kelompok yang lain pula dipengaruhi dengan sikap asabiyah kabilah yang menebal, sehingga mereka sanggup mempertahankan kabilah masing-masing atas dasar kezaliman. Hal ini demikian kerana mereka tidak bersedia menghukum penjenayah dalam kalangan ahli keluarga sendiri. Di kalangan mereka ada puak kabilah, bukan Quraisy, bukan Muhajirin, bukan Ansar, kabilah yang lain. Ada kalangan mereka merampok, menyamun. Bila merampok, menyamun, kena hukum. Bila hukum, dia pertahan puak dia. Tak ada ku, lah puak aku. Merampok pun puak aku, tak boleh. Nabi kata tak boleh. Kalau anak aku curi, aku kerak tangan, Nabi kata. Tak kata siapa dia. Ini puak dia, buat jahat, buat jenayah, dia pertahan puak dia. Sanggup jadi murtad, keluar daripada Islam. Ada yang jenis macam ni. Keadaan di atas menunjukkan bahawa fitnah murtad yang berlaku secara jelas menunjukkan ciri-ciri penyelewengan daripada agama Islam. Maka inilah ta'rif murtad yang telah dinyatakan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah dan hukum fiqh. Sebarang keluar daripada Islam dengan sebab apa sekalipun, lawan Islam dengan sebab apa sekalipun, dia anggap sebagai murtad. Lain dengan burah. Burah ni dia percaya pada Islam, dia haka kerana tak puas hati dalam perkara cabang. Perkara cabang saja. Kalau perkara cabang lain, kena bincang, kena bahas. Tuhan sebut dalam Quran, wa in ta'ifatan minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma.
fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jika sekiranya dua kumpulan orang Islam berperang, satu kumpulan orang Islam dia lawan kerajaan. Dia lawan kerajaan. Kerana tak puas hati dengan kerajaan, tapi dia masih berpegang dengan Islam. Tuhan kata, damaikan keduanya. Ajak balik pada hukum Allah. Wajib pada kerajaan kena hantar rombongan berjumpa dengan orang ni. Pasal apa mu tak puas hati? Dia tak puas hati dengan sebab ni. Berhujah. Berhujah, dia pun ada hujah, ni ada hujah. Mendengar hujah pihak kerajaan kuat, wajib dengan ikut kerajaan. Bila kerajaan dengar hujah dia kuat, kerajaan kena ikut dia. Kena ikut dia. Ini masalah perselisihan sama orang Islam, pemberontakan. Lain dengan murtad. Murtad ni terus lawan hukum. Ini tidak boleh. Golongan yang murtad itu terdiri daripada mereka yang baru menganut Islam dan yang jauh dari kota Madinah. Mereka menganut Islam tanpa berilmu, sekaligus menyebabkan pegangan kepada Islam terlalu lemah dan rapuh. Kewafatan Rasulullah SAW telah memberikan kejutan yang tidak dapat diterima. Puak-puak ni memang baru masuk Islam. Bila Nabi wafat, dia tak ada ngaji lagi. Bila Nabi wafat, musing lalu keluar daripada Islam. Ini puak-puak ni. Sangat ramai jumlahnya. Dalam diri mereka masih terdapat kefahaman warisan jahiliah, seperti masih lagi bergolongan dengan nafsu dan mengerjakan maksiat. Lebih parah, mereka bersikap fanatik, kabilah, dan menganggap kerajaan Islam itu ialah urusan dunia yang tiada hubungan dengan agama. Mereka anggap urusan kerajaan ini urusan politik, tak berkait dengan agama. Ini bukan hak agama, ini hak dunia saja mereka. Kita lawan pun tak apa, kita tak ikut pun tak apa, jadi hanyut. Ini ada kalangan ini. Selain itu, mereka berpendirian apabila Rasulullah SAW wafat, maka urusan dunia juga wafat bersamanya, tanpa mereka memahami bahawa Al-Quran ialah mukjizat ilmu dan petunjuk yang berkekalan. Dia tak sedar walaupun Nabi wafat, Quran tak mati. Hukum Quran tu ada juga. Hukum Quran kena pakai, tak boleh tinggal. Quran mukjizat yang berterusan sehingga hari kiamat. Kecuali bila Tuhan nak lakukan kiamat, ulama-ulama dimatikan, tak ada ulama lagi. Dia angkatkan Quran itu, mana ulama tak ada. Orang tak tahu dah hukum-hukum. Itu tanda dunia nak kiamat bila-bila masa saja. Akan dihancurkan. Selagi ada ulama, ada orang boleh menafsirkan Quran, maka wajib kita kena ikut. Setelah Rasulullah SAW wafat, musuh Islam dalam kalangan Yahudi dan pemimpin musyrikin bangkit semula setelah kalah menentang Islam. Mereka mengambil peluang untuk menyusun semula perancangan bagi menentang dan menjatuhkan kerajaan Islam. Di antara mereka ni pemimpin Yahudi dan Kristian, pemimpin musyrikin yang kalah dalam perang. Bila Nabi wafat, mereka bangun semula jadi pemimpin balik, nak lawan, ajak pengikut balik nak lawan. Ini kalangan yang murtad juga. Di samping itu, mereka juga berusaha menghapuskan pengaruh kerajaan Islam yang semakin tersebar tanpa mereka menafikan kebenaran dan kebaikan Islam. Walaupun begitu, kepentingan duniawi mengatasi kebenaran. Mereka tahu Islam ni betul, Islam ni benar, Islam ni adil. Tetapi mereka nak berkuasa juga. Kalau lok Islam ni naik, orang Madinah yang berkuasa, kita tak ada kuasa lah. Nak mengekalkan kerajaan dia, walaupun salah, walaupun tak betul. Para musuh mengambil kesempatan daripada kelemahan iman kabilah Arab. Hal ini demikian kerana kabilah tersebut menganut Islam pada zaman Islam masih kuat. Di bawah kepimpinan Rasulullah SAW, mereka menyangka bahawa dengan kewafatan baginda SAW, Islam telah kehilangan tempat untuk bertahan. Bila Nabi wafat, Islam tak kuat. Ini peluang kita nak hapuskan Islam. Ini mereka ni. Penentangan terhadap mereka yang murtad sebenarnya ialah pertemuan antara hak dengan batil, benar dengan salah,
atau adil dengan zalim. Kumpulan murtad itu terdiri daripada kalangan ketua kabilah yang mempertahankan perbuatan syirik dan menolak tauhid dengan alasan memelihara pusaka buruk daripada warisan jahiliah. Nak jaga pusaka nenek moyang yang sesat. Islam ni benda lain pada nenek moyang kita, kena pertahan. Ada dalam kalangan mereka menjadi ahli nujum atau tukang tilik yang menipu kaum masing-masing, termasuklah mengumpulkan hasil titik peluh ahli kabilah yang lemah secara zalim. Tindakan mereka itu sangat berbeza dengan sistem zakat yang diambil berdasarkan qada berpatutan daripada mereka yang berada dengan rela hati, kemudian sebahagian kepada mereka yang memerlukan pertolongan. Di antara mereka ni padri-padri, pendeta-pendeta sami-sami yang ambil pitih orang kerana mengampunkan dosa. Bila berdosa, jumpa dengan padri, beri pitih padri, boleh hapus dosa. Bila Islam ada, tak ada benda ni. Di antara mereka tu rasa hilang pendapatan dengan sebab adanya Islam. Sebab itu ahli-ahli nujum, ahli-ahli sihir yang ambil upah sihir orang, ambil upah menujum dengan harga yang mahal. Bila ada Islam, tak boleh ambil upah dah. Mereka lawan Islam. Ini ada pengikut. Selain itu, sebahagian golongan lagi menjadi murtad kerana tenggelam dalam hawa nafsu, mengerjakan maksiat seperti merampak, mencuri, meminum arak, berzina, riba, menipu dan sebagainya. Mereka menganggap Islam sebagai penghalang kemahuan mereka. Sifat-sifat ini ternyata daripada pribadi mereka yang terlibat dengan perbuatan murtad. Antara mereka menganggap Islam ni halang minum arak, halang curi, halang zina, halang nak buat maksiat. Kalau ada Islam ni susah disebut dah tadi. Pelajaran yang kita dapati ialah Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an berjaya menangani fitnah murtad dengan penuh bijaksana. Kejahilan dan kebodohan mereka di hadapan dengan memujuk mereka kembali kepada Islam. Namun begitu, Khalifah tetap bertegas dalam menghadapi kekerasan hati mereka yang bersifat jahiliah. Abu Bakar tegas menghadapi mereka murtad. Yang murtad ni tegas, tak berganjak, tak ada tolak ansur. Mereka yang murtad ni tetap akan dilawan. Kita akan baca kisahnya. Ada kalangan mereka yang murtad ni bertaubat, balik pada Islam, sedar dan insaf. Mereka sedar yang insaf ni setelah murtad masuk Islam semula, mereka berjuang sanggup mati kerana nak tebus dosa. Nak tebus dosa murtad rasa silap, mereka berjuang mempertahankan Islam sehingga mati syahid di medan perang. Ada kalangan mereka yang begitu sesal. Penyelewengan yang dilakukan oleh orang murtad ada beberapa perkara. Yang pertama, keluar sepenuhnya daripada agama Islam dan kembali kepada agama nenek moyang mereka. Satu. Yang kedua, golongan murtad yang menunjukkan sikap dan pembawaan agama secara sesat dengan mengaku menjadi nabi baru, menggunakan penipuan dan sihir. Ketiga, mengurangkan jumlah zakat, jumlah rakaat dan rukun sembahyang dan menafikan ibadat zakat. Keempat, mendirikan sembahyang tetapi menafsirkan ayat-ayat Quran dengan kepahaman yang salah. Yang kelima, dipengaruhi dengan sikap asabiyah kabilah yang menebal sehingga sanggup mempertahankan kabilah masing-masing atas dasar kezaliman. Wallahu a'lam.